Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan istiqamah dalam mengikut agama yang benar ini. Dan yang paling penting, Allah berikan kita berat timbangan di mahsyar dan memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmatnya, dengan usaha kita melalui amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Baik, Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat, maka kelebihan-kelebihan hari Jumaat jangan dilupakan, seperti dengan membaca surat Al-Kahf dan banyakkan berselawat, dan awal datang ke masjid, dan apa-apa juga, terutamanya selepas asar adalah waktu doa mustajab, maka kita pergunakan sebaik-baik pada waktu-waktu yang bermanfaat begini. Jadi insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang berkaitan dengan ensiklopedia akhlak salaf, yang membicarakan tentang akhlak salaf. Kenapa? Kerana dengan adanya akhlak yang terbaik ini boleh mengangkatkan darajat kita di syurga nanti ataupun di mahsyar nanti. Dengan akhlak yang mulia ini juga di muka bumi ini kita diangkat darajat kita. Jadi begitu juga di akhirat kelak, dengan akhlak yang mulia ini kita akan diangkat sehingga Rasulullah SAW sendiri akan diduduki ke satu tempat yang paling istimewa yang disebutkan sebagai maqam mahmudah, ya, maqam tempat yang terpuji. Ya, bila kita menyaksikan akhlak-akhlak salaf ini membicarakan, kita lihat banyak perkara-perkara yang menarik, ya, banyak perkara-perkara yang menarik, terutamanya yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang boleh membawa kepada syurga. Jadi oleh itu kita mengharapkan Allah memberikan kekuatan kita untuk beramal dengan amalan soleh ini, supaya kita dapat mengikuti rentak Rasulullah SAW apabila Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu adalah memiliki akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Okey. Sesungguhnya pada sisi Rasulullah adalah contoh yang terbaik, yang mana ianya merupakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita mengikut contoh Rasulullah SAW, idola kita. Letakkan Rasulullah sebagai idola kita ataupun pemimpin agung kita ataupun setinggi-tinggi, ya, taraf dia di kalangan makhluk-makhluk Allah, yang seharusnya kita sentiasa memujinya dengan mengingati melalui selawat-selawat, ya, berselawat ke atasnya. Jadi di sini kita akan sambung pelajaran kita pada muka surat 57, bab yang ke-6, akhlak mulia antara tabiat dan kebiasaan, ya, antara tabiat dan kebiasaan. Okey, tabiat. Dalam bab ini kita melihat yang bisakah menjadi sosok ataupun bolehkah kita menjadi seorang yang berakhlak mulia? Ya, bolehkah kita menjadikan diri kita sebagai seorang yang mempunyai akhlak mulia? Secara kasar kalimah itu boleh dijawab dengan perkataan insya-Allah boleh. Ya, insya-Allah boleh. Ini disebabkan kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyaksikan bagaimana Saidina Umar sebelum Islam, berapa ramai sahabat-sahabat Nabi sebelum Islam, kita menyaksikan akhlak mereka bukan akhlak yang mulia, ya, kasarnya, lepas tu bersikap keras hati, ya, bersifat apa juga perbuatan dan perangannya sehingga sanggup membunuh anak sendiri, ya, anak perempuan mereka ditanam hidup-hidup. Begitu kedudukan mereka pada ketika itu, ya, dengan sifat, berbagai sifat yang dikategorikan akhlak tidak mulia. Ini boleh difikirkan, boleh ditengokkan pada masyarakat kita mutakhirin ini. Kita melihat kesan daripada gadget-gadget kita ni
Ya, kita menyaksikan anak-anak kita ataupun masyarakat keliling kita, akhlak mereka tidak mulia. Terutamanya dengan kawan-kawan, terutamanya dengan orang tua. Jadi bahasa-bahasa mereka gunakan itu pun sudah menggambarkan akhlak mereka, na'udzubillah min zalik. Berbandingkan dengan zaman Rasulullah SAW, apabila mereka mendapati Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terus menusuk ke dalam jiwa mereka, dalam hati mereka. Lalu mereka beriman, lalu mereka mengikut lelaki yang agung ini, maka terjadi perubahan kepada mereka secara drastik. Ya, perubahan ini berlaku hanya dengan beriman. Oleh kerana itu boleh seorang itu berubah. Bayangkan Saidina Umar dengan sifat kasar, terkenal kekasarannya. Ya, bila dia mendengar bila mendapat tahu adiknya masuk Islam, terus dia pergi ke rumah Fatimah. Lalu dia dengar ayat Al-Quran, dia dengar kejap, lepas tu dia masuk, dia tamparnya. Ya, tampar adik ipar dia, tampar adik dia, dan tak waktu itu ada 3 orang. Khabbab menyuruh pada ketika itu. Dan ini yang menggambarkan bahawa apabila Saidina Umar dalam usia yang begitu, dia menjadi kasar, masih lagi bersifat kasar. Tetapi apabila dia telah masuk Islam, berubah daripada seorang yang keras hati menjadi orang yang lembut hati, menangis kesan-kesan air matanya pun ada pada mukanya. Mengisyaratkan lelaki ini adalah lelaki yang bertukar 100%. Dia bermula daripada iman. Oleh kerana itu akhlak yang mulia bergantung kepada iman kita. Para sahabat berapa ramai ya yang berubah menjadi orang yang berakhlak. Kerana risalah yang pertama adalah tekanan akidah dan tekanan akhlak. Dan kita menyaksikan kenapa kafir Quraisy melarang para sahabat waktu itu kaum-kaum mereka bertemu dengan Rasulullah untuk mendengar Al-Quran. Lalu dikatakan bahawa Al-Quran itu adalah sihir. Itu je sebabnya. Punyalah budak tu lo'lak, lelaki tu lo'lak, ya, kata orang lo'lak lah, yakni tak senonoh punya perangai. Tiba-tiba bila mendengar Al-Quran, dia menjadi orang yang lembut, muka yang masam dulu menjadi muka yang ceria, cara berbicara berubah, segala-galanya berubah. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara satu perkara yang begitu penting, ya, berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah biarlah ikhlas, maka di situlah akan datang segala perkara-perkara yang menarik dan unik bagi orang yang menganut ajaran ini. Ya, jadi sebenarnya Islam ini dibina dengan akhlak, akidah yang betul dan akhlak yang mulia. Okey. Baik, kita lihat balik. Beberapa ulama berpendapat bahawa akhlak yang mulia itu sebagai tabiat alamiah, artinya tidak bisa dibuat-buat kerana merupakan kurniaan Allah. Sedangkan para ulama lain menganggap sebagai watak bentukan, artinya dia dapat diraihkan dengan latihan dan pembiasaan diri secara teratur. Jadi akhlak yang mulia, setengah ulama mengatakan ianya merupakan satu kurniaan daripada Allah. Ya, dan tak boleh dibuat-buat. Okey. Dan yang kedua mengatakan akhlak yang mulia ini perlu dilatihkan, ya, dia akan muncul. Kedua-duanya betul, ya, tanpa menafikan antara satu sama lain. Kurniaan Allah itu, ya, memang kita dilahirkan di atas fitrah. Ya, Rasulullah mengingatkan kullu bani Adam ulida 'alal fitrah, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam ini dilahirkan di atas fitrah. Yakni fitrah itu adalah iman. Fitrah itu adalah Islam. Cuma mak bapaknya lah yang akan mengubahkan dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun selain daripada agama yang sebenar ini. Ya. Jadi kita ini dilahirkan di atas dasar fitrah. Maka fitrah kita adalah Islam, dan tentu fitrah Islam itu adalah kebaikan. Okey, itu satu bab. Kemudian mak bapak yang akan mendidik, ya, didikan. Yakni kalau dididikkan dengan didikan yang betul, maka alhamdulillah. Tapi kalau kena didikan yang tak betul, na'udzubillah. Okey, ya, Rasulullah kata mak ayah lah yang akan menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ataupun selain daripada itu. Maka kita begitu juga. Dengan arti kata lain, akhlak ini ada yang akhlak yang muncul semula jadi, yakni Allah jadikan lahir-lahir dia mempunyai akhlak yang baik,
Dan yang kedua, akhlak ini dilatih. Ya, itu dinamakan mujahadah. Mujahadah memaksakan diri mentaati Allah dan membuang hawa nafsu supaya dapat mengikut. Ya, dulu kita dah kadang-kadang kita menyaksikan perubahan pada diri kita sendiri. Daripada orang yang tak baik kita jadi orang yang baik. Dulu mengumpat, ini dah bertaubat, ya tak nak mengumpat lagi disebabkan berlaku peristiwa-peristiwa ke atau mendengar tazkirah ke, maka dia merasa takut. Ya, maka itu tandanya ia melatihkan diri, bermujahadah untuk melatihkan diri supaya tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Itu dia. Baik. Jadi dengan arti kata lain, ianya berlaku sama ada melalui pentarbiahan ataupun melalui Allah jadikan dia dalam keadaan akhlak yang baik ataupun dia adalah dilatih. Okey. Pasal kita menyaksikan Fir'aun ya, Fir'aun tu ganas. Tetapi kenapa Nabi Musa alaihissalam dia adalah orang yang baik. Maksudnya orang baik, dari mana datang perkara tersebut? Ya. Alhamdulillah bila kita menyaksikan dalam sejarah ataupun sirah para nabi, Nabi Musa itu dididik oleh maknya. Yang kita tahu dalam surah Al-Qasas menceritakan bagaimana Nabi Musa itu ya sampai ke istana Fir'aun. Agak menarik. Dalam kes ini satu perkara yang menarik. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu kita banyak menyerah kepada Allah. Kita tak tahu apa kedudukan bila berada dalam keadaan kecemasan. Tetapi yang menariknya, Fir'aun mengisytiharkan bunuh terhadap semua baby-baby lelaki yang baru lahir pada ketika itu. Tetapi kelebihannya Allah bagi kepada Imran, maknya, bapaknya ataupun bapa kepada Musa dan maknya kerana ketakwaan mereka, maka Allah pelihara Musa alaihissalam dengan memberikan ilham kepada ibunya supaya meletakkan baby ini ke dalam apa orang kata tabut ataupun bekas yang mana seperti besin lah kan, dihanyutkan di Sungai Nil. Yang menarik sekali ya, kalaulah kita tak tahu bagaimana perancangan Allah, tetapi akhirnya sampai ke dalam istana. Ya, waktu itu Sungai Nil menjadi tempat mandi dayang-dayang ataupun pemaisuri Raja Fir'aun. Mandi tiba-tiba berjumpa dengan tabut tu, diambil, tercampak hati, terdetik hati Asia, ya, begitu sayang kepada Musa kerana dia tidak ada anak. Lalu bila ditunjuk kepada Fir'aun ni pertama sekali mengatakan, inilah budak yang akan menghancurkan kerajaan aku. Lalu apa Asia kata? Ya, wahai suamiku, sesungguhnya dia berada dengan kita. Maka kita jaga, maka kita yang didik dia. Kan? Agak menarik. Ya, Fir'aun terkena tang situ. Mula dia kata bunuh. Ya. Asia kata qurratul aini walaka, buah hati aku dan buah hati kamu. Lalu Fir'aun kata buah hati kamu dan bukan buah hati aku. Itu dia. Ya, tapi Allah nak menyelamatkan. Bayangkan dalam surah Qasas menceritakan bagaimana akhirnya mak dia yang menyusukan. Ya, wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl. Kami haramkan, kami tak bagi dia menyusu pada sesiapa pun. Nak menyusu menangis. Waktu tu tak ada susu laktogen ke, susu nitrogen ke apa semua tak ada. Ya, bagi susu menangis. Ya, dia tak nak susu orang. Akhirnya bila diberikan idea, seorang wanita melalui anaknya yang perempuan itu, akhirnya dia menyusu ya dengan mudah susu mak dia. Tapi Fir'aun cerdik dalam bab tu. Ya, dia saksi. Ya, bila baby itu minum susu perempuan tu dengan lega. Ya, dengan maksudnya dahaga sangat dia minum. Dengan orang lain dia tak nak. Lalu pertama sekali Fir'aun mengatakan, adakah ini baby ini anak kamu? Uish, cekap sungguh Fir'aun. Nasib baik Allah bagikan ilham kepada mak Musa. Ya, lalu mengatakan, saya adalah wanita yang duduk di pendalaman dan saya makan makanan yang fresh, apa semua fresh. Jadi hasil susu saya pun fresh milk. Jadi di situ pula Fir'aun jadi bingung. Betul lah tu kan. Akhirnya ya, Nabi Musa dididik oleh maknya.
Itu pasal perangai Nabi Musa tidak sama dengan perangai Firaun walaupun dididik di bawah berada di bawah Firaun. Ya, jadi ini dia. Jadi dengan arti kata lain nak menceritakan akhlak ini kadang-kadang dididik ataupun ditarbiahkan oleh diri masing-masing. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita nak berubah seperti mana kita ni zaman sahabat yang nak berubah. Maka dalam bab ini kesungguhan kena ada. Ya, kesungguhan dan kekuatan untuk beramal itu kena ada. Kekuatan untuk berubah itu kena ada. Oleh kerana itu kita menyaksikan pada zaman Rasulullah berapa ramai sahabat-sahabat datang, ya. Dia mengatakan perkataan yang begitu sensitif kadang-kadang, menyakitkan hati. Ya. Apabila seorang lelaki datang, ya Rasulullah ausini, wasiatkan kepadaku. Lalu Rasulullah kata, la taghdab, jangan marah. Kerana Rasulullah menyaksikan orang ni perangai dia kuat marah. Jangan marah. Walaka jannah, bagi kamu syurga, jangan marah. Kita menyaksikan juga apabila di kalangan wanita-wanita pada zaman itu kuat mencuri. Ya, melakukan zina, kuat bunuh anak. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Mumtahinah pada ayat-ayat yang akhir itu menceritakan, wahai Muhammad, jika mereka berbai'ah, bai'ahkan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak. Jadi ini mengisyaratkan pentarbiahan itu datang daripada pribadi-pribadi masing-masing, ya. Jadi dia kena berusaha. Okey. Begitu juga apabila datang seorang lelaki mengatakan aku nak berzina, direct dia cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dah marah, tapi Rasulullah tidak marah. Kerana apa? Kerana orang ni dalam keadaan cakap dalam keadaan jahil. Maka lalu dia mengatakan, ya, apakah kamu suka jika isteri anak kamu adik kakak kamu berzina? Apakah kamu suka mak kamu berzina? Begitu juga orang takkan suka. Dia kata tak suka. Begitu juga orang tidak akan suka kamu lakukan kepada keluarga mereka. Lalu Rasulullah tepuk dada dan berdoa untuknya. Terus menjadi orang yang tidak suka berzina. Jadi ini di antara perkara-perkara yang penting yang kita saksikan melalui, ya, Allah jadikan dia dalam keadaan yang tidak yang semula jadi akhlaknya mulia. Kemudian yang kedua melalui pentarbiahan dan yang ketiga melalui doa, ya, melalui lisan-lisan manusia yang ikhlas seperti mak dan ayah, sahabat-sahabat yang berdoa dari luar, dari belakang, maka ianya akan mustajab, yang mungkin akan berubah. Hatta Sayyidina Umar, ya Rasulullah berdoa, ya Allah Islamkan, kuatkan Islam dengan dua orang, Umar Al-Khattab ataupun Amru. Ya, Umar ini adalah Sayyidina Umar, Amru ini Abu Jahal, Amru ibn Hakam, ya, Abu Jahal. Akhirnya Allah kabulkan doa Rasulullah dengan Islamnya Umar. Jadi doa ini memainkan peranan kita untuk menjadikan kita di antara orang yang berakhlak mulia. Baik, terlepas dari perbezaan pendapat para ulama, yang pasti sebuah kebiasaan sangat mungkin berubah menjadi tabiat. Pada sebahagian orang, mulia itu menjadi tabiat alaminya dianugerahkan Allah sehingga tidak perlu latihan ataupun pembiasaan diri untuk mampu perilaku suatu akhlak itu. Meskipun demikian, orang yang tidak dikurniakan kelebihan ini tetap bisa meraihnya asalkan mau berupaya maksimal dalam melawan hawa nafsu dan tekun melatihkan diri. Seperti mana yang saya katakan, ya, kadang-kadang kita kena berusaha dengan melatihkan diri supaya kita berakhlak mulia. Bahkan dalam perkara ini saya melihat melalui hadis-hadis yang mana Rasulullah menceritakan juga peranan perkara-perkara lain seperti bi'ah ataupun suasana keliling akan mempengaruhi. Sahabat juga mempengaruhi. Ya, Rasulullah kata ad-dinu ala khalilihi. Ad-dinu ala khalilihi atau kama qala. Okey, ad-dinu ala khalilihi, agama itu mengikut kawan dia, sahabat dia, kekasih dia. Ya, siapa dia? Kalau kawan baik dia, orang yang baik, maka dia akan mengikut. Kalau kawan dia orang yang jahat, dia akan ikut. Kalau isteri dia atau suami dia baik ataupun buruk, dia akan memberi kesan kepada pasangan tersebut. Oleh kerana itu wajib kita menjaga dalam bab ini, terutamanya dalam bentuk pertunangan, perkahwinan, ya, dengan siapa, semua tu kena kita cek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kisah lelaki yang telah membunuh
100 orang. Ya, bermula 99 orang dan akhirnya dibunuh orang terakhir. Lalu dia mencari tempat bertaubat, akhirnya diberitahu. Lalu dinasihatkan kepada lelaki tersebut apa dia? Sesungguhnya kawasan ini adalah kawasan orang-orang yang tak baik. Maka kamu keluar daripada kawasan ini. Dengan arti kata lain, suasana mempengaruhi. Oleh kerana itu, ibu, tuan-tuan dan perempuan, bahawa suasana kita sekeliling ini mempengaruhi. Diikuti dengan bahan-bahan gadget-gadget yang ada dengan kita ni akan mempengaruhi kita, mempengaruhi anak-anak kita. Oleh kerana itu, perkara ini agak sukar, agak berat, tetapi ianya merupakan satu kewajipan bagi kita, terutamanya bagi ayah-ayah dan ibu-ibu yang menjadi teras kepada keluarga. Nak mengubahkan suasana itu adalah memerlukan kekuatan. Ya, maka jadi wajib bagi kita menjaga akhlak kita dalam bab ini. Baik. Kemudian salah satu dalil bahawa akhlak adalah tabiat alami yang bisa diraih melalui latihan dan pembiasaan adalah hadis Aisyah Ashaj Abdul Qais. Suatu ketika Rasulullah berkata, sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang dicintai Allah, murah hati dan sabar. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku memiliki kedua sifat itu kerana kebiasaan diri ataupun kerana Allah menjadikan sebagai tabiat aku sejak aku diciptakan? Ya, ini di antara perkara yang agak menarik diterangkan dalam bab ini. Lelaki ini diberikan kehebatan dia memiliki baik hati, ya, dan juga murah hati dan juga sabar, ya, mempunyai dua sifat yang agung, sifat yang besar. Lalu Rasulullah sahabat ini bertanya, adakah ini disebabkan aku dikurniakan oleh Allah sifat yang begitu ataupun melalui latihan? Dengan arti kata lain, dua perkara ini akan berlaku, ya, latihan dan juga kurniaan Allah. Kemudian kita lihat kerana Allah menjadikan sebagainya tabiatmu, jawab beliau mendengar jawapan itu, Asjad bersyukur dan berucap, segala puji Allah yang menganugerahkan dua akhlak yang dicintai oleh dia dan Rasul. Dengan arti kata lain, kerana Allah menjadikan ianya sebagai tabiatmu. Yakni yang dikatakan orang katalah, ya, semula jadi. Asalnya semula jadi kalimah yang tidak berapa sesuai, tetapi tak apa, kita menggunakan, kita faham akan maksudnya. Yakni tabiat yang Allah telah berikan dia rezeki start daripada lahir itu sampai dia dewasa mempunyai akhlak yang begitu. Ya, kita menyaksikan ada, ya, orang-orang yang begitu, ya, terutamanya mereka itu lahir daripada keluarga yang bagaimana, keluarga yang berakhlak mulia, mendapat, ya, dia menyaksikan mak dia bagaimana, ayah dia bagaimana, dan akhirnya mereka itu berubah, mereka itu menjadi seperti akhlak kepada mak dan ayah mereka. Jadi kita lihat Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahawasanya terdapat akhlak yang menjadi tabiat dasar bagi sebahagian orang dan akhlak yang merupakan hasil latihan serta pembiasaan diri. Ya, jadi Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah, lelaki yang mulia ini, ya, menerangkan bahawa dengan arti kata lain manusia ini akan berlaku dalam dua perkara, kurniaan Allah, akhlak itu dari kurniaan Allah. Yang kedua, akhlak itu melalui siri latihan dia, ya, untuk berubah. Maka kedua-duanya itu berjalan dengan baiknya. Akhlak yang menjadi tabiat dasar tentu saja lebih utama daripada akhlak yang merupakan hasil latihan. Sebab tabiat dasar benar-benar menjadi pembawaan serta perangai sehingga pelaksanaan tidak memerlukan latihan yang melelahkan. Akhlak seperti ini termasuk kurniaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Meskipun demikian, orang yang tidak diberikan kurniaan ini tetap mungkin meraihkan akhlak tersebut melalui latihan dan pembiasaan diri. Ya, dengan arti kata lain, akhlak yang jadi kepada setengah orang ini merupakan kurniaan-kurniaan dan akhlak yang dilatihkan tidak sama. Namun begitu apabila kita menyaksikan, ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang akhlak yang diraihkan semula jadi ini pun boleh berubah disebabkan tidak dijaga. Ya, tidak dijaga. Bayangkan kadang-kadang seorang itu, ya, mulanya baik je, tidak mahu berbicara hal peribadi orang. Tetapi akhirnya bila dia dah
tidak dikawal, dia tahu benda tu tak baik tapi dia lawan juga, dia ikut juga disebabkan ialah dah kawan-kawan yang mempengaruhi, maka dia terikut. Ya, dia terikut. Ini di antara perkara yang kebiasaan kita saksikan. Ya, bahkan pernah kita menyaksikan orang tu baik, takkan buat benda tak baik, tetapi hakikat ya kesan daripada berkawan, na'udzubillah, sampai terjebak dalam perkara-perkara yang kita tak jangka. Okey, itu kena faham elok-elok. Berarti dari pula kejadian itu memainkan peranan untuk dijaga. Ya, pasal kadang-kadang sebagai seorang ibu dan ayah, dia memainkan peranan waktu mendidik anak-anak secara tidak langsung. Secara tidak langsung bagaimana dia berbicara antara dia dengan pasangan dia, berbicara dia dengan anak menyaksikan. Kalau mak dia, ayah dia suka baca buku sambil baring, anak pun akan ikut baca buku sambil baring. Kalau mak ayah dia jenis cakap laser, anak pun akan cakap laser. Itu semua yang menjadi fitrah dia, mengikut akan sesuatu. Okey. Adapun latihan-latihan ini, dia akan berlaku bila kita dah biasa. Ya, kita dah mula-mula memang tidak biasa, tetapi bila kita berlatih, akhirnya kita biasa, maka kita menyaksikan perkara ini seperti biasa. Tetapi kadang-kadang dia akan berlaku, dia terlupa, dia buat perangai balik, kata orang. Ya, melalui latihan. Pasal kadang-kadang bila kita berada di pejabat, urusan cara government, cara orang pejabat ataupun taklimat di pejabat tu mengarahkan. Okey, bila cara berbicara dengan tetamu begini, melayan tetamu begini. Ini semua adalah latihan yang menyebabkan kadang-kadang memberi kesan kepada jiwa orang yang dilatihkan itu. Ya, sehingga terikut-ikut, orang kata terikut-ikut sampai keluar, walaupun luar pejabat. Ya, macam biasanya nak menunjuk, asalnya begitu je tunjuk, ni. Tetapi bila dah terlatih, dia akan tunjuk beradab cara begini pula. Ya, kalimah-kalimah pun disebut macam itu juga. Kadang-kadang kalimah tu jawab, ya, pergi gini, pergi gitu. Ya, tak bahasa yang tidak berakhlak, tetapi bila dilatihkan bercakap, mana ayah ke tandas. Mula dulu ayah malah buang besar pun kasar. Sampai kalimah tu tidak sebaiknya didengar. Lalu bila dah ada bahasa yang standard, ayah ada kerja sikit. Macam itu. Ataupun ayah ada khas kejap je. Ya, maksudnya kita berlapik supaya tidak mengaibkan satu pihak dan tidak menyakiti satu pihak. Dikesan dari pendidikan. Ya, saya ini macam saya dulu dididik, mak ayah saya memang kalau saya cakap bahasa tak ni memang kena cili, kena marah. Kena cili kan. Cili tak adalah tapi kena marah. Ya, ditegur. Ya, bukan gitu cara bercakap. Terus ya kita tukar waktu usia yang muda ni. Waktu usia kecil tu memang bertukar. Mak saya teruskan, ayah saya tegur. Ya, kalimah tu jangan guna bahasa tu. Itu bukan bahasa cakap yang elok. Cara begini. Alhamdulillah. Ya, kesan yang begitu menjadikan kita tidak berbicara melainkan dengan cara yang baik. Ya, cara bercakap dengan orang tua begini. Itu penting. Cara bercakap dengan orang tua begini. Kalau orang tua datang, saudara mara datang, jangan masuk nak bercakap itu ini kat mak ayah waktu tengah bersembang. Tu dia didik. Bila nak pergi rumah saudara mara yang miskin, ingat jangan cakap apa-apa, jangan nak komen apa-apa, duduk diam saja, duduk aja. Tu dia. Alhamdulillah. Ya, jadi pendidikan itu amat penting sebenarnya. Dia melatihkan kita supaya berbahasa dengan baik, berakhlak dengan baik. Ya. Misalnya mak ayah saya dalam bab keluar pukul malam tidak boleh keluar melainkan untuk solat isyak sahaja, lepas tu balik. Mak saya punya tegas. Ya, tegas. Dia kata kerana lepas isyak budak-budak keluar, budak-budak jahat. Ya, tak ada melakukan melainkan mereka itu adalah budak-budak yang berkumpul dengan cara yang tak baik. Memang betul pun kita menyaksikan. Kalau orang tua itu lain cerita. Ya, ini budak-budak apa hal nak berkumpul dalam waktu yang tidak sesuai untuk mereka berkumpul. Itu dia mak ayah saya. Ya, waktu itu begitu tegas dalam bab pendidikan untuk menjagakan saya ni. Baik. Jadi kita melihat lantas manakah yang lebih utama di antara orang yang memiliki akhlak mulia lantaran tabiat alami dan orang yang memiliki akhlak mulia berkaitan latihan pembiasaan.
Terkait pertanyaan di atas, Syekh Utsaimin menjawab bahawa apabila ditinjau dari sisi penciptaannya, orang yang dianugerahi akhlak mulia sejak lahir hingga akhlak tersebut menjadi tabiat dasar dirinya lebih sempurna dibandingkan orang yang tidak dikurniakan akhlak demikian. Pasalnya orang itu tidak memerlukan latihan kerana akhlak itu akan selalu menemaninya kapan dan di mana-mana pun dia berada. Ya, jadi dengan arti kata lain, akhlak yang dianugerahkan Allah semula jadi atau semenjak lahir itu, dia memainkan peranan, dia takkan tersilap maksudnya. Ya, dia takkan tersilap. Kalau dari sudut akhlak tu maksudnya dia tak berbandingkan dengan orang yang melatihkan. Kadang-kadang alamak tersilap, aku tercakap tak baik pula kan. Disebabkan dah terbiasa pada peringkat awal, lalu dia dah terlepas pandang. Ya, itu akhlak yang latihan. Tetapi akhlak yang semula jadi dia tak biasa, memang tak reti nak cakap benda yang tak baik. Ya. Dia tak reti nak cakap benda yang tak baik, maka dia tak boleh nak keluar, tak reti nak keluar sebenarnya. Ya. Tu pasal bila orang yang mempunyai akhlak yang baik ini kadang-kadang dia jadi bila orang cakap kasar pun dia jadi bingung, jadi apa hal dia ni bercakap macam ni kan. Kita tidak dilatihkan, tidak dilahirkan dalam bentuk yang begitu. Ini kurniaan yang besar, ya, yang jikanya membawa sampai hari tua, masya-Allah, ya, merupakan nikmat yang besar. Maka demikian orang yang berusaha untuk membentuk dan melatihkan diri supaya berakhlak mulia tentu mendapat kedudukan tersendiri di sisi Allah sebab dia tidak akan menyia-nyiakan upaya dan kegigihannya. Bahkan dari sisi ini bisa dikatakan lebih utama daripada orang yang diciptakan dengan tabiat dasar yang baik tadi. Jika seorang hamba yang dikurniakan dua bentuk akhlak sekaligus, yakni merupakan tabiat alami yang merupakan hasil pembiasaan diri, maka sesungguhnya dia adalah sosok yang sempurna. Adapun orang yang diberikan akhlak melalui latihan, dia melatih. Dia mendapat satu ganjaran yang disebutkan mujahadah. Ya, mujahadah. Allah tak akan sia-siakan amalan yang begini. Mujahadah ini merupakan satu kekuatan dari dia yang cuba nak mengislahkan dirinya, dah tentu pahalanya terlalu besar. Seperti mana yang Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang baru nak melatih membacai Al-Quran, yang Rasulullah kata, yatakak, yakni baca tu, baru nak baca Iqra' walaupun dah usia tua, besar pahalanya kerana dia melatihkan dirinya untuk memahirkan Al-Quran. Dengan arti kata lain, orang yang nak memahirkan akhlak ini, ya, maka dia di antara orang yang bermujahadah untuk dirinya. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, sesungguhnya untuk dirinya, untuk membeli syurga Allah. Oleh kerana itu kedudukannya ada ganjaran yang istimewa. Ya, ganjaran istimewa. Maka kewajipan kita bermujahadah. Ya, okey. Adapun yang kedua, jika yang ketiga seorang itu memiliki kedua-duanya dari kelahiran dan ialah dia tidak sempurna, maka dilahirkan dalam bab-bab tertentu dia mewarisi ataupun dikurniakan akhlak yang mulia, macam kisah lelaki tadi mempunyai sifat murah hati dan juga sifat sabar, tetapi mungkin ada perkara-perkara lain yang tak ada dimiliki, maka dia kena melatihkan diri. Maka di sini Syekh Saleh Utsaimin mengatakan jika seseorang itu memiliki, ya, sifat yang dilahirkan semula jadi itu dan juga sifat dia latihkan, ya, maka dua sifat ini bergabung, maka itu menunjukkan sifat sempurna dia atau sifat yang terbaik dimiliki oleh seorang manusia. Maka tugas kita, ya, tugas kita untuk perbetulkan diri kita, perbetulkan diri kita dan mujahadah supaya Allah masukkan kita ke dalam golongan yang bersungguh-sungguh untuk kembali di jalan Allah. Baik. Yang B, apakah akhlak bisa berubah? Ya, apakah akhlak boleh berubah? Ya, sudah tentu akhlak boleh berubah, nanti kita lihat. Sebahagian orang di masyarakat memiliki perangai kurang terpuji. Entah tutur katanya kasar, mudah terpancing emosi, suka berbohong atau perilaku lainnya. Setiap kali dinasihati serta-merta dia merespon. Memang seperti inilah sifatku. Mau bagaimana lagi? Ini di antara perkara yang disebutkan bahawa setengah masyarakat memiliki akhlak yang tidak baik. Lepas tu bila ditegur, ini akhlak aku. Ya, ini perangai aku.
Nak buat macam mana? Dia tak jadi begitu. Ya, dia boleh respon dengan perkataan yang tidak baik. Baik. Kemudian dengan respon demikian seakan-akan dia menekankan bahawa akhlak atau perangai adalah sesuatu yang sudah baku dan tidak bisa diubah apa-apa pun upayanya, dan sering sekali orang menjadikan anggapan ini sebagai dalih bukan dalil guna untuk menutupi keburukan perangainya. Digunakan perkataan itu semata-mata nak cover line dia, nak tutup line dia atau perangai dia yang buruk. Ya, macam-macam dia punya helah. Dia pusing itu, pusing ini, nak mengatakan aku buat ni disebabkan perangai semula jadi aku. Tak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ini di antara ya kita merasakan Allah beri nikmat kepada kita jika kita mempunyai akhlak, bahasa yang baik, ya, cara bertutur yang baik, kita beradab bila berhadapan dengan manusia, kita menjaga bahasa kita menjaga perangai kita. Amat penting ya. Nikmat Allah kepada kita. Baik. Maka dari itu wajarlah apabila kita bertanya-tanya apakah akhlak itu bisa diubah. Menurut satu pendapat, akhlak pada diri manusia bersifat konstan dan permanent sehingga tidak mungkin berubah. Menurut pendapat ini, akhlak merupakan tabiat yang telah dikudratkan dan menjadi fitrah bagi setiap orang. Pendapat yang pertama dia mengatakan ianya adalah semula jadi yang mana tak boleh diubah. Ya, tak boleh diubah. Adakah betul ya pendapat ini? Ya, maka kita menyaksikan pendapat ini agak tidak kuat, ya, tidak kuat. Kemudian sementara menurut pendapat yang lain, akhlak pada diri seseorang mungkin saja diubah. Pendapat ini yang lebih tepat sebab sebagaimana telah dijelaskan, akhlak ada dua macam. Pertama yang bersifat kadrati dan menjadi tabiat dasar, dan kedua dapat dicapai melalui latihan, pembiasaan dan pengalaman. Seandainya akhlak tidak dapat diubah, tentulah wasiat agar berbuat baik, nasihat serta pengajaran adab tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat. Okey. Pendapat yang kedua mengatakan akhlak ini boleh berubah. Ya, akhlak ini berubah. Kenapa? Kita menyaksikan bagaimana Rasulullah mewasiatkan para sahabat supaya melakukan kebaikan, supaya melakukan benda-benda yang mengikut syariat, supaya ini. Bahkan Al-Quran sendiri telah menguniakan ayat mengisyaratkan berakhlak baik, ya, berakhlak baik, seperti terutamanya akhlak kita dengan mak ayah kita. Wala taqul lahuma uffin, jangan cakap pun dengan mak ayah. Ini merupakan bimbingan yang memaksa kita mengikut arahan supaya kita berubah akhlak kita. Ya, ini di antara perkara yang agak menarik. Kenapa? Perubahan akhlak tidak Allah jadikan. Allah tidak jadikan manusia dalam perkara yang tak baik. Oleh kerana itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia ini sebaik-baik kejadian dari sudut akhlak, dari sudut kejadian tubuh badan, dari sudut segala-gala sudut. Cuma yang mengubahnya sama ada keliling, mak ayah ataupun diri kita sendiri. Okay. Bagaimana mungkin kita menegaskan bahawa perangai manusia tidak bisa diubah padahal kita mengetahui bahawa perilaku haiwan saja mungkin diubah, sehingga buas mungkin dilatihkan sehingga berubah menjadi jinak. Seekor kuda liar dapat dilatihkan sehingga berubah menjadi patuh dan mudah diatur. Semua ini termasuk perubahan perangai dan perilaku yang bukan aneh untuk ataupun mustahil bagi kita. Ya, satu kalimah yang cukup cantik. Ya, jika kalimah itu digunakan pada zaman dahulu agak tak berapa nak clear. Tetapi pada zaman sekarang kita menyaksikan, ya, latihan-latihan pada binatang itu mengisyaratkan binatang pun boleh diajar. Ya, kucing, kita marah dia, ya, curi lauk, pak, kita tegur dia, kita pukul dia apa, dia tak curi dah, dia tengok je lauk depan mata itu yang jadi alim kucing. Ya, alim kucing, nampak masya-Allah lauk depan mata, alim dia. Boleh berubah. Maksudnya walaupun di belakang mata ngak kata terus, itu lain cerita, tapi nak ceritakan kucing pun tahu sistem yang kita aturkan kepadanya. Burung-burung, helang,
Sehingga kan sekarang ini kita menyaksikan binatang-binatang buas pun ya boleh akur cakap tuannya. Seperti kita menyaksikan di Dubai, seorang jutawan tu membela harimau. Ya, tak ada apa-apa, dia bela. Ya, ialah sudah dididik daripada kecil dengan akhlak yang begitu, tak ada apa pun. Ya, singa, harimau, monyet, orang hutan, apa berbagai-bagai. Dengan arti kata lain, ya, ianya memerlukan kepada pentarbiahan mau berubah ataupun tak mau berubah. Agak menarik. Seorang saya bagi contoh, maaf kata, seorang pondan. Macam mana dia mengubahkan dirinya kepada pondan? Sebab dia berkawan dengan perempuan terlalu banyak dan dia membiarkan diri dia ya memakai pakaian perempuan, hidup cara perempuan, dan akhirnya kecenderungan untuk menjadi perempuan tu besar. Walaupun alat kelamin dia masih lagi lelaki, tapi dia dah cenderung untuk menjadi perempuan. Ya, maka ini merupakan satu perkara yang tak sihat. Hanya cara menyelesaikan masalah itu, ya pihak kerajaan seharusnya bertindak. Seharusnya begitulah. Pihak kerajaan harus bertindak. Bagaimana cara bertindak dia? Adalah dengan memaksakan mereka, tahan mereka untuk melakukan atau membuat kerja-kerja berat. Ya, bukan kerja keras, kerja berat. Ya, dia kena angkat barang-barang berat tu selama 3-4 bulan. Ya, akan naik muscle ni, maka bila akan naik muscle insya-Allah ya, dia tak akan jadi perempuan dah. Tak sesuai pun dia jadi perempuan. Ya, itu dia. Itu yang berlaku. Dan dipaksa untuk kembali. Ya, kalau ikutkan ya Rasulullah kata ukhruju muhannis, ya, keluarkan orang muhannis, pondan-pondan ni dari rumah masing-masing. Kerana ianya bukan khunsa, tetapi dia lelaki yang menjadi pondan. Kalau ikutkan hukum Islam memang dipaksa keluar dan dipaksa dan dirotan pun kalau ikutkan. Dia mengikut keadaan pemerintahan pada ketika itu jika dia tak mau mengislahkan diri. Kalau tak jadi macam seorang di Malaysia tu, dia pergi ke Mekah, ya, dia pakai perempuan, dia boleh masuk ke tempat perempuan di sana. Nauzubillah. Dia syar, lepas tu dia petikai, Allah tak turun azab pun. Sekarang baru dia tahu. Ya. Begitu juga dengan isu yang terbaru apabila seorang perempuan berpakaian lelaki pergi tawaf Kaabah tu cara lelaki. Mana sah kamu perempuan. Ya, tawaf kamu tak diterima oleh Allah. Clear. Dengan cara pakaian lelaki kamu tawaf, sedangkan kamu perempuan. Pertama, kamu mendapat laknat daripada Allah kerana apa? Kerana kamu berpakaian lelaki. Yang kedua, kamu telah melanggar undang-undang kerajaan di sana. Berdosa. Yang ketiga, kamu dedahkan aurat kamu. Ya. Seperti lelaki. Ya Allah, banyak perkara yang menimpa orang yang mukhannisah lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Ya. Banyak perkara. Dan perkara ini perlu jadi sensitif. Tidak perlu dibela. Ya, nak bela pondan lah, tak ada masa nak bela pondan. Ianya perlu dirotan supaya dia kembali kepada kehidupan asalnya. Ya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Mengaibkan rakyat Malaysia. Ya, dua orang ni. Yang perempuan tu apa nama dia saya tak. Yang lelaki ni satu bab, yang perempuan pun satu bab. Dua-dua orang Malaysia. Nak buat rekod yang mengharumkan Malaysia, buatlah rekod cara yang baik. Ya. Ini buat rekod cara begitu pula di tanah Arab pula. Kalau kerajaan Saudi tahu tu teruk dia kena. Ya, teruk dia kena. Baik. Bagaimana mungkin kita menegaskan bahawa perangai manusia tidak bisa diubah padahal okey. Jadi kita dah tahu singa-singa yang buas pun kita boleh ubahkan menjadi singa yang baik. Lantas jika perilaku haiwan terbukti bisa diubah, tentu lebih logik dinyatakan perilaku manusia pun bisa diubah. Dengan kata lain, tabiat seorang bisa diubah hingga menjadi seimbang
cara yang dengan melatihkan jiwa, mengaturnya dan menuntunnya kepada akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang mulia ini boleh diubah. Ya, seperti mana kita mengubahkan binatang-binatang tu, maka kita boleh mengubahkan diri kita. Begitu juga kalau kita mengubahkan diri kita daripada misalnya gemuk, jadi slim balik, berarti boleh diubah. Dengan arti kata lain, perkara yang sama juga akhlak ini boleh diubah dengan latihan-latihan, dengan paksaan-paksaan ya, pada diri kita. Orang tak boleh nak paksa, kita je yang boleh paksa. Pendapat tersebut didukung dalil-dalil syariat dan realitas yang ada. Banyak dalil syar'i yang menganjurkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak kecera. Sekiranya akhlak tidak bisa diubah, tentulah tidak mungkin syariat memerintahkannya. Sesungguhnya syariat tidak pernah memerintah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Misalnya dalam firman Allah adalah berikut. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Okey. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Kedua ayat ini menunjukkan bahawa akhlak dapat dibentuk dan tabiat bisa diubah. Sebab akhlak yang baik merupakan satu kejayaan dan satu kejayaan seperti ini dapat dicapai melalui penyucian diri. Okey. Apabila ayat ini diketengahkan, Allah ketengahkan ayat ini qad aflaha man tazakka. Ya, beruntunglah. Ya, apa dia? Kepada orang-orang yang cuba mengubahkan dirinya, ataupun dalam ayat yang lain qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi benda ini adalah arahan yang berbentuk manusia boleh lakukan, ya, manusia boleh lakukan. Dia seperti kita diberikan pisau dan buah, bagaimana kita nak mengukir buah itu bergantung kepada kita. Nak potong cara begitu ataupun tak potong pun itu bergantung kepada kita. Oleh kerana tu macam komputer, gadget-gadget itu bergantung kepada kita. Kita yang nak meletakkan apa yang terdapat dalam handphone kita atau komputer kita. Begitu juga dalam diri kita, kita yang nak membentuknya ataupun tidak. Itu adalah bergantung kepada kita. Berdalilkan ayat ini Allah mengatakan beruntung bagi mereka yang mengubahkan dirinya, ya, mengislahkan dirinya kepada kebaikan. Hal itu dikuatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya innamal ilmu bita'allum, ya, wa innamal hilmu bitahallum. Man yataharra khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuqah. Maksudnya sesungguhnya ilmu itu diraihkan melalui belajar. Ilmu ni dia tak datang ilmu laduni. Ya, ilmu laduni yang disebut oleh golongan-golongan sufi, tidur-tidur oh dapat ilmu, masya-Allah boleh buat karipap misalan. Ya, tak ada. Ya, ilmu itu tidak diberikan hanya kepada para nabi ataupun ya Imam Mahdi yang diberikan di akhir zaman nanti. Para nabi ilmu itu dinamakan melalui wahyu. Kita ni, orang-orang kita ni duk berangan terutamanya orang sufi ni mengharapkan ilmu laduni. Ingat, bila dapat selain daripada kita ni berbahaya. Di antaranya ilmu itu adalah, kalau agama memang tak tepat dah, itu adalah dari syaitan. Ya, kita katakan dari syaitan. Tapi kalau urusan dunia tu mungkinlah. Ya Allah bagikan kemahiran. Ya, seperti tiba-tiba dapat dalam mimpi cara urut begini. Kan? Okey, mungkinlah. Tetapi dalam agama tidak ada ilmu ini kepada manusia biasa. Dia hanya kepada para nabi dan juga Imam Mahdi yang bakal muncul di akhir zaman. Ya, itu je. Okey. Jadi ilmu ini dia tidak dapat melainkan berta'allum, yakni belajar. Kita ni macam tuan-tuan dan perempuan belajar begini kan. Maka itu adalah cara kita nak mendapatkan ilmu. Dan cara berta'allum pula kita memilih guru-guru yang baik, guru-guru yang betul. Maka barulah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ambil ilmu dengan cara yang tak betul, ambil guru yang tak betul, maka kita tidak dikategorikan ilmu yang bermanfaat. Okey? Jadi al-ilm bita'allum. Okey? Innamal ilmu bita'allum.
Wa innamal hilmu bitahallum. Ya, dan juga kelembutan sikap diraihkan. Ya, sikap lembut itu diraihkan atau dimiliki dengan bersifat lembut. Ya, sikap lembut tu diraihkan atau dimiliki dengan paksa diri kita jadi orang yang lembut. Paksa diri kita bertutur dengan cara yang baik. Paksa diri kita ya melakukan dengan akhlak yang baik. Tu dia cara kita. Ya, tapi itu keistimewaan. Kadang-kadang kita menyaksikan rakyat Malaysia dia mempunyai beberapa perkara. Cara berbicara baik, cara akhlak dia baik. Sewaktu saya belajar di Pakistan dahulu ya, ramai orang puji akhlak orang Malaysia number one. Betul. Bila nak makan orang tak erti, ya berbaris, berebut, kita dilatihkan. Nampak bagaimana kesan daripada kerajaan melatihkan, berlatih baris, baris, baris. Sampai kita berada di luar negara pun, kita berbaris. Dilatihkan jangan buang sampah merata-rata. Kita sampai luar negara pun tak reti nak buang sampah merata-rata. Dilatihkan sentiasa kemas. Itu perlu latihan. Ya. Tetapi pelajar-pelajar Malaysia waktu itu dipuji. Nombor one. Ya. Menarik. Orang Malaysia pegang. Tapi ada satu masalah, dia kata. Untuk Syaharat tu kata. Budak Malaysia akhlak Masya Allah, ikut arahan, ya, teratur, sistem teratur. Tapi satu je. Ya. Apa dia? Satu tu buat fitnah dia. Dia suka ya fitnah orang. Tu suka fitnah orang. Dia cerita hal orang, cerita fitnah, dan memang betul pun saya di sana tu memang kita dapat berbagai-bagai. Ya, tetapi ada yang dah bertaubat, ya, Istihar taubat dia. Itu di antara ya. Dia jumpa Istihar minta maaf, saya kata awak begini. Subhanallah. Ya. Kita menyaksikan, ya, oleh kerana tu benda-benda yang begini kena jaga. Ya, kena jaga. Terutamanya orang Malaysia yang dah Allah berikan kelebihan dia begitu. Ya. Okey, jadi sifat lembut itu dilatih, berlatih. Kemudian barang siapa yang berupaya mendapat kebaikan, nescaya dia akan diberikan kebaikan tersebut. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, insya-Allah Allah akan beri. Ya, insya-Allah Allah akan beri. Dan barang siapa yang menjaga diri dari keburukan, nescaya dia akan dijagakan dari keburukan tersebut. Ini di antara jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita bila berhadapan dengan, bila kita nakkan kebaikan, maka minta kepada Allah dan berusaha. Insya-Allah Allah akan beri. Dan jika kita takut kepada keburukan, minta perlindungan daripada Allah dan jauhkan, maka insya-Allah Allah akan jauhkan. Amat penting dalam bab-bab yang begini. Kerana apa? Kerana ianya merupakan satu persoalan yang gaib yang kita tak nampak Allah bagi ke tidak. Tetapi dalam hadis ni mengisyaratkan Allah akan bagi apa yang kita minta. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa akhlak bisa mengalami perubahan sebab kelembutan perangai merupakan bahagian dari akhlak. Bahkan merupakan penghulu bagi semua akhlak dan ia dapat diraihkan dengan melatih diri berperilaku lembut. Ya, berperilaku lembut. Sekarang tengoklah realiti kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita mendapati orang yang mulanya berperangai buruk seperti kasar, suka tergesa-gesa serta mudah emosi, namun dia berhasil melucuti sifat-sifat tersebut satu persatu. Akhlaknya berubah menjadi baik setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melatih dan mengatur diri sendiri, yakni dengan melakukan segala hal yang membantu agar bisa mencapai sifat yang terpuji. Dan ini memang akan berlaku. Ya, apabila seseorang itu bersungguh-sungguh untuk menjadi akhlak yang baik, maka dia akan bertukar menjadi akhlak yang baik. Berapa ramai kita melihat orang yang dulunya tak baik, dia akhirnya menjadi baik disebabkan dia berusaha untuk mengubahkan dirinya. Ya, mengubahkan dirinya. Dia paksa dirinya. Memang satu perkara yang sukar, tetapi ianya boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Baik. Kadang-kadang ianya dipaksa dan kadang-kadangnya ia melalui pengalaman-pengalaman. Ya, saya teringat di antara sahabat-sahabat kita dahulu, bukan semua yang pergi belajar mengajar agama ni daripada orang yang masya-Allah baik. Tetapi asalnya mereka ini ialah disebabkan lo'lak tu melampaui batas, ya, akhirnya bila menjadi satu tragedi yang menyebabkan dia rasa takut, dia rasa bersalah.
Ya, ini di antara saya berkawan dengan seorang hamba Allah tu, mak motor. Ya, dia kata memang dia suka motor, naik motor dan pecut motor tu. Ya, walaupun ramai peminat perempuan pun dia tak minat perempuan, dia minat motor. Dia cerita sampai kalau dia bawa motor tu, ya Allah lajunya, ya jalan tu dia punya. Tetapi dia nak menjadi cerita, ini dua orang, ya kawan, seorang saudara, seorang kawan, dia cerita pengalaman disebabkan kejadian, ya yang menyebabkan dia berubah. Apa dia kejadian tu? Satu hari tu, ya dia naik motor dengan kawan dia ni, bawa laju sungguh-sungguh. Terbabas tu dah biasa lah tu, terbabas. Kali ni terbabas dia luar biasa. Yang mana bila dia bawa laju tu, tiba-tiba terbabas. Kawan dia ni tersangkut dekat tiang telefon. Tu dia, tersangkut tu begini, badannya zoom. Begini. Sampai yang datang bomber tu, dia tarik tu, dia keluarkan. Maksudnya tulang tu dah patah, terlingkup macam tu. Badan terlingkup. Dikeluarkan, mati. Ya, mati. Lepas kejadian tu, sahabat saya ni, ya, bertaubat. Rasa takut, rasa apa semua. Dia kata, kalau aku mati macam tu, mana dan bertaubat? Kan? Alhamdulillah dia berfikir. Itu pun dia kembali. Nasib baik dia mahu belajar agama kan. Alhamdulillah dia belajar agama. Yang seorang lagi ni, mat motor, memang motor dia motor yang besar. Yang harga 30-40 ribu tu. Motor sport. Saya tengok. Ya, saya pernah pegang motor dia tu. Ya, sebelum dia bertaubat. Ya. Dia jalan tu, memang laju lah kalau dah motor macam tu. Saya pun bawa motor besar ni, dia tak boleh bawa perlahan. Dia kena bawa laju. Baru sedap. Mati pun sedap. Kan? Saya tak berani nak bawa. Saya bawa motor besar 2-3 kali saja. Kerana takut. Memang bila bawa mesti nak laju. Ya, tak boleh perlahan. Kita ni bukan jenis tu. Ya, okey. Nak jadi cerita, dia cerita ya jalan antara Perak di kawasan Parit, ya, mungkin siapa yang tahu Parit tu, sampai ke Taiping dia akan bertemu Beruas, ya. Jalan dia tu dia macam ular apa orang kata, ular jalan, ular kena pukul. Mereka itulah jalan yang paling istimewa bagi mat-mat motor ni. Kan? Tak tahulah apa nikmat jalan macam tu. Ya. Tiba-tiba kawan dia kata kawan dia ni bawa tengah-tengah laju tu, tiba-tiba ada lori. Ya. Boom. Langgar lori tu. Melekat kat lori. Dia melekat. Lori tu bergerak, dia melekat lagi sampai lori tu berhenti, ya, baru jatuh. Tuan-tuan dan perempuan, kejadian itu yang mengusik perasaan dia. Kita tak nak begitu, jangan sampai kita yang kena baru kita nak bertaubat. Tak nak, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah Allah kenakan dia, mahu dia bertaubat. Daripada motor yang sebesar-besarnya, saya pakai pinjam motor dia, sudahnya dia beli motor Kapca yang akan lajuan dia 50-60 km sejam saja. Ya, subhanallah. Ini dia. Kalau bertunjuk nak datang, begitu kedudukannya. Jadi kadang-kadang peristiwa itu berlaku. Ya, berlaku disebabkan kejadian orang, kita mengambil iktibar. Itu dia ambil iktibar, ya, yang menyebabkan kita boleh berubah. Setelah kita mengetahui bahawasanya akhlak yang buruk mungkin atau dapat diubah serta akhlak mulia dapat diraihkan lewat upaya dan pembiasaan diri, tentu kita perlu mengetahui hal-hal apa yang dapat menghantarkan kepada kemuliaan akhlak dan mendorong kita agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Semaklah poin perbahasan berikutnya tentang 13 kiat ataupun atau cara mencapaikan akhlak mulia. Jadi di sini kita akan menyaksikan tajuk yang berikutnya, 13 cara mencapai akhlak yang mulia. Muka surat 62, bab yang ke-7, 13 cara untuk mendapatkan diri kita akhlak yang mulia. Jadi insya-Allah kita akan lihat, ya, adakah kita boleh memiliki akhlak yang mulia ataupun tidak. Wallahu alam. Tetapi apa yang paling penting, kita kena berusaha. Kerana ganjaran yang Allah bagi terlalu besar. Di dunia kita mendapat kebaikan dan kepujian, dan di akhirat sudah tentu ganjarannya adalah syurga. Baik, kita lihat. Bab yang ke-7, 13 cara mencapai akhlak mulia.
Tidak disangsikan bahawa salah satu hal yang terberat bagi manusia adalah melawan hawa nafsu untuk mengubah tabiat yang buruk, lantas menggantinya dengan akhlak yang terpuji. Terdapat banyak cara yang akan membantu seseorang meraihkan akhlak yang mulia tersebut. Di sini disebutkan 13 di antaranya. Okey, jadi kita menyaksikan bahawa untuk meraihkan akhlak yang mulia selain daripada ianya didapati melalui semula jadi ataupun dari lahir, maka di sini kita akan lihat 13 perkara ini di antaranya adalah melalui daya usaha kita. Ya, melalui daya usaha kita. Yang pertama, mengikhlaskan hati. Yang ini ikhlas kerana Allah. Kita lakukan bukan untuk dipuji, kita lakukan memang kerana Allah, kita nak berubah. Ya, kita nak berubah. Itu amat penting. Ya, kita lakukan semata-mata kerana kita ingin berubah. Ya, penekanan yang begitu adalah penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bila ada dalam hati kita keikhlasan yang muncul begitu, ya, aku nak berubah, aku nak buat ini kerana Allah. Aku nak bukan kerana nak pujian, bukan kerana apa-apa semua, tetapi kerana Allah. Itu amat penting. Apatah lagi siri keimanan kita adalah cara yang terbaik. Ya, kita yakin dengan janji-janji Allah, maka kita akan melakukan dengan cara yang terbaik. Ini berdalilkan, ya, maksudnya ialah memurnikan atau kehendak kita ingin mempunyai akhlak mulia semata-mata lantaran mengharap redha Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama Allah dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita tidak diarahkan untuk mengabdi melainkan menyembah Allah dengan secara ikhlas. Ya, jadi secara ikhlas ini penentu amalan kita diterima ataupun tidak. Ya, kalau kita melakukan amalan tidak ikhlas, confirm tidak diterima walaupun kita berusaha untuk berakhlak mulia. Ya, macam orang setengah tu, ya, disebabkan dia model, aku kena berakhlak mulia, ya, itu bukan ikhlas. Kenapa? Takut orang kata begini. Itu bukan kerana ikhlas. Ya, tetapi bila kita kerana ikhlas semata-mata kerana Allah, kita mengabdikan diri kita dalam bentuk apa juga amalan kita, lakukan kerana Allah, betul-betul untuk berubah. Ya, maka itu yang dikaitkan dengan keikhlasan. Baik. Setelah mengikhlaskan niat demi mengharapkan redha Allah semata-mata, bukan kerana ingin mencapaikan hal-hal duniawi atau yang lainnya, kita juga dituntutkan meraihkan akhlak mulia dengan meneladani akhlak Nabi SAW. Ingatlah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi dalam bab ini amat penting kita mengetahui bahawa cara kita berubah akhlak itu betul-betul kerana Allah, bukan kerana manusia. Ini di antara perkara yang ikhlas kepada Allah ni mengingatkan kepada kita, di antara sifat-sifat orang munafik, ya, dia tidak ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah ni di depan orang ke, di belakang orang ke, ya, itu acara sama je bagi dia. Berbeza dengan orang munafik, di depan orang lain, di belakang orang lain. Di belakang orang seolah-olah dia meletakkan yang menjadi Tuhan ini manusia. Kenapa? Dia berubah tu bila nampak manusia, baru dia berubah. Ya. Tetapi bila belakang manusia, na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana tu amal ibadat orang-orang munafik ini, kalau depan manusia, kalau dia solat tu, orang keluar semua,
kita boleh saksikan dia berada di tempat yang pertama. Mungkin saf yang pertama. Ya. Kita boleh saksikan. Tetapi bila dia duduk di rumah dia tak akan buat amalan-amalan tu. Solat pun belum tentu. Cek diri kita. Itu yang paling penting. Adakah kita begitu? Ya, adakah kita begitu? Cek diri kita. Adakah kita begitu bila berbicara depan orang atau berakhlak depan orang, lepas di belakang orang, mak bapak kita pun tonggal-langgang kita lakukan. Adakah kita begitu? Maka kalau kita begitu, berarti kita ini termasuk dalam golongan orang yang tidak ikhlas ataupun orang yang tidak sihat dari sudut akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, keikhlasan niat merupakan faktor penting dalam meraihkan akhlak yang mulia. Betapa tidak, keikhlasan inilah yang akan memberi anugerah energi besar kepada seseorang hingga mendorong agar selalu melakukan kebaik demi mengharapkan redha Allah. Keikhlasan itu akan menghantarkan menjadi pribadi penyabar, lapang dada, pemaaf dan berakhlak mulia. Semua itu diraihkan dalam rangka memenuhi perintahnya, mencari keredaannya dan mengharap kenikmatan akhirat. Ya. Jadi dengan arti kata lain, perbuatan ikhlas ini amat penting untuk memastikan amalan-amalan kita ini, terutamanya dari sudut akhlak, menepati syariat, menepati apa yang Allah nak. Ya, dia bukan berlindung-lindung di sebalik batu. Ya, bila dah dapat udang macam udang di sebalik batu, bila dah dapat habis dah. Ya, habis dah. Tidak ada akhlak mulia lagi. Ya, macam seorang tu yang kita baca banyak sangat ke dalam surat khabar. Bila mak dan ayah tu dia tahu mak ayah dia masih ada tanah lagi, biasanya yang terkena ibunya. Ya, masih banyak tanahnya. Ayah dah mati, ibunya tinggal. Lalu dia berakhlak mulia, Masya Allah, layanan kepada ibunya. Sampai ibunya sign, tanah itu dimiliki oleh anaknya, maka habis. Ya, ibunya dihantar ke rumah orang tua. Ibunya ditinggalkan di tanah wakaf yang dibinakan pondok. Ibunya dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah. Jahat anak itu. Anak derhaka, anak yang jahat. Berhati-hati kepada kita semua. Ya, terutamanya kaum lelaki lah. Ya, berhati-hati. Selagi mak dan ayah ada kewajipan kita menjaganya. Ya, kewajipan kita menjaganya. Ini datang pula isu kononnya dikata kalau kita kewajipan kita sebagai seorang lelaki, bila kita berkahwin, kewajipan kita hanya pada isteri dan anak saja. Mak ayah tu dah tak. Ini bahasa apa yang digunakan? Allah menyebutkan tidak ada batas sehingga kan wala taqul lahum uffin, walaupun hari tua. Dalam kisah lelaki yang terkurung dalam gua tu, apabila kisah lelaki tu balik daripada gembala kambing menyediakan susu, lewat pada hari itu didapati mak dan ayahnya dah tertidur sedangkan isteri dan anaknya memerlukan susu. Dia utamakan mak dan ayahnya dulu. Ya, oleh kerana itu perbahasan ini adalah perbahasan semenjak-menjak kita lihat apabila orang mengatakan bila keluarga dah ada, wajib kita pada keluarga, tidak pada mak dan ayah. Itu perempuan, bukan lelaki. Itu perempuan, bukan lelaki. Lelaki masih lagi mak dan ayah. Siapa? Kalau begitu bab faraid jangan dibicaralah. Nak dapat lebih. Kerana faraid diberikan lebih kepada lelaki disebabkan selagi dia hidup, mak ayah dia hidup, adik-beradik yang tak cukup kesihatan ataupun kehidupan miskin, dia yang bertanggungjawab. Ini jenis orang yang taklah semenjak-menjak ni berbagai-bagai perkara yang timbul yang tak pernah timbul pada kurun-kurun yang terdahulu. Ya, ini disebabkan kejahilan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang kedua, memohon pertolongan Allah. Ya, memohon pertolongan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini adalah satu perkara yang besar. Ya, kenapa? Kita tidak mampu berakhlak mulia melainkan dengan izin Allah. Kita tidak mampu untuk berubah menjadi orang yang terbaik melainkan dengan izin Allah. Maka ianya merupakan satu perkara yang penting. Jangan menyangkakan kita mampu untuk solat subuh itu disebabkan kita semata-mata. Tak, ianya dengan izin Allah. Berapa kali kita terlepas subuh kadang-kadang. Ya, baik.
Seorang sekuat apapun dia tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ya, dia tidak akan mampu meraihkan apa yang dicita-citakan kecuali atas kemurahannya Allah. Tidak terkecuali akhlak yang mulia, hanya dengan pertolongannya seorang hamba mampu meraihkannya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis yang agung ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah, lalu kita berdoa sambil kita berusaha. Oleh kerana itu doa tidak boleh dipisahkan daripada amal ibadat kita ataupun kerja usaha kita. Berapa banyak orang yang tak melakukan kerja, berapa ramai yang melakukan kerja tidak berdoa, kadang-kadang ianya tidak akan berjaya. Berapa ramai orang yang tak melakukan kerja tapi berdoa, kadang-kadang berjaya. Oleh kerana itu berdoa, apa-apa berdoa. Jangan putus asa dalam doa dan berikhtiar dengan cara yang betul. Baik. Kemudian doa merupakan pintu yang sangat agung. Apabila Allah telah membuka pintu doa bagi seorang hamba, nescaya segala kebaikan akan mengucur tiada henti dan segala berkah akan terlimpah baginya. Segala-gala kebaikan akan kita dapat apabila Allah telah melimpahkan. Pasal kadang-kadang kita menyaksikan dulu zaman kita belajar dulu ada yang berpendidikan subhanallah tinggi, begitu hebat apa sampai ke luar negeri. Tapi dalam keadaan yang bila balik mereka ini tidak stabil. Berbandingkan ada yang tak kelulusan tinggi tapi kehidupan dia Masya Allah dari sudut keuangan dia. Okey. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, amat penting kita mengetahui perkara-perkara yang begini. Rezeki di sisi Ar-Rahman, rezeki di sisi Allah. Maka kita berdoa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Cuma dalam bab ini apa juga bidang yang kita terjun, apa juga bidang yang kita hadapi, semuanya itu insya-Allah selagi baik kita akan mendapat pahala kerana ia adalah tuntutan fardu kifayah kepada kita. Namun begitu, jangan batalkan amalan-amalan kita. Namun begitu kita mengatakan apa juga kerja yang kita buat, mestilah kita bersandarkan kepada Allah untuk membantu kita. Berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan urusan kita. Oleh sebab itu berdoalah kepada Allah, Rabb yang Maha Tinggi. Tadahkanlah tangan dengan penuh ketundukan hati. Mohonlah supaya dikurniakan akhlak yang terpuji dan mintalah supaya dijauhkan segala akhlak yang tercela. Pilihlah olehmu waktu-waktu mustajab untuk bermunajat kepadanya, terutamanya pada sepertiga malam terakhir. Ini di antara waktu-waktu mustajab. Jadi kita pun dibenarkan untuk meminta. Meminta kepada Allah, bukan minta kepada orang lain. Ini puncanya apabila kita salah faham terhadap Allah dengan cara tak betul, mengenali Allah dengan cara yang tak betul, akhirnya kita terjebak dalam syirik. Dalam bab doa saja kita terjebak dalam syirik apabila kita meminta selain daripada Allah. Kita pergi ke kubur si fulan, kononnya dia wali songo, ataupun Tok Wali yang mana lebih rapat dengan Allah, lalu kita berdoa kepada dia, wahai Tok Wali, tolonglah doa untuk aku. Mereka dah mati, mereka tak mampu untuk menyambung doa kita. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku perkenankan kepada kamu. Tak ada syirik, clear kepada Allah. Bahkan kita terus iktimadkan diri kita kepada Tuhan yang Maha menerima doa walaupun hambanya yang kerdil. Bahkan Allah suka kita menadah tangan kita kepadanya. Ini kita pergi disebabkan salah faham kita terhadap Allah. Seolah-olah Allah tak menerima kita. Seolah-olah Allah tu seperti agung ataupun seperti raja, pemimpin yang perlukan orang tengah. Itu manusia. Tetapi Allah tidak begitu. Allah dah istiharkan, siapa yang berdoa kepadaku di pada 1/3 akhir malam, aku akan terimanya. Siapa yang mohon keampunan kepadaku, aku akan ampunkan. Tiba-tiba kita sibuk pergi ke kubur. Tak kira kubur siapa, termasuk kubur Rasulullah SAW, dia tak pernah mengajarkan kita berdoa untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah melaluinya, cara berdoa di kubur atau mendapat apa-apa. Ini kesilapan kita.
Masalah tauhid kita tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya kita terjebak dalam perkara syirik. Ya. Oleh kerana itu kita menyaksikan, ya, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab dan bahasa-bahasa mustajab. Ya, dalam siri doa tu ada 3 yang boleh menyebabkan mustajab. Dari cara kita membaca doa tu, mustajab. Lepas tu waktu-waktu mustajab dan tempat-tempat mustajab. Ya, ada 3. Okey. Jadi oleh kerana tu macam di sini disebutkan 1/3 akhir malam, di mana-mana saja tak menjadi masalah. Ya, di mana-mana saja. Yang kedua pula, ya, pada waktu mustajab ini adalah waktu, misalnya kita sekarang hari ini selepas asar, sebelum maghrib, ya, itu adalah waktu mustajab. Okey. Itu contoh waktu. Ada pun tempat seperti di medan peperangan, itu waktu mustajab. Ya, waktu mustajab. Kemudian kalau bahasa-bahasa doa, okey, itu banyak bahasa bermula dengan tahmid dan tasbih, bermula dengan tahmid kepada Allah, lepas tu salawat atas Nabi dan masukkan doa-doa ma'thurah, doa-doa yang ada dalil, ya, maka ianya akan menjadi doa mustajab. Tapi sayang, ya, masyarakat kita dipengaruhi dengan golongan-golongan yang mengaku dirinya alim, ya, dan mengarahkan memuja kubur-kubur untuk berdoa kepada Allah, na'udzubillah, akhirnya terjebak dalam perkara syirik, ya, dengan keadaan syirik yang menakutkan, ya. Dengan arti kata lain, kita telah mengkhianati Allah dengan cara yang jahat sama sekali. Baik. Diutamakan sepertiga malam terakhir untuk mendoakan atau munajat permohonan Allah, yang mana adalah kerana Nabi pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhiru yaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'aluni fa'atih wa man yastaghfiruni faghfirlah. Rabb kita yang maha agung lagi maha luhur turun ke langit dunia pada setiap malam, iaitu saat tersisa sepertiga malam terakhir. Yakni turunnya sifat yang layak baginya. Kita jangan bicara. Kita tak tahu sifat itu, kita beriman sahaja. Bagi saya beriman kerana Allah turun di langit bumi, bagaimana? Wallahu a'lam, kami beriman. Okey. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang hamba-hamba yang berdoa kepadaku sehingga aku mengabulkan doanya? Nampak tak? Ada tak? Kita duk pergi ke kubur, nak tunggu pergi ke kubur baru nak berdoa. 1/3 malam kita duk berdengkur. Allah suruh berdoa, kita tak nak berdoa, kita lepas 1/3 malam pergi ke kubur. Bagusnya. Ya. Inilah masalah kita bila kita tidak mengenal pencipta kita dengan cara yang betul. Kemudian, adakah hamba yang meminta kepadaku, ya, sehingga aku memberikannya? Ya, siapa nak minta apa? Minta kepada Allah. Ya, minta, Allah akan kabulkan. Kemudian, adakah hamba yang memohon keampunan kepadaku sehingga aku mengampuninya? Jadi, oleh kerana itu waktu-waktu yang begini adalah waktu yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran untuk mohon keampunan. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahurlah mereka memohon keampunan. Dengan arti kata lain, kita mohon jika akhlak kita tak baik, kita minta Allah memperbaiki akhlak kita. Ya, Allah jadikan kita orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang sentiasa dalam keadaan menjaga diri, dalam menjaga kehormatan diri, menjaga segala-gala dalam bentuk kebaikan. Kita berdoa. Ya. Oleh kerana itu kadang-kadang kita menyaksikan bagaimana doa yang Rasulullah ajar. Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa maksudnya? Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku sendiri dan kejahatan, keburukan perbuatan-perbuatan aku. Berarti dalam diri kita ada kejahatan dan keburukan, maka minta Allah jauhkan. Ya, ditukarkan dengan kebaikan. Okay? Baik. Itulah alasan Rasulullah sering bermunajat kepada Allah dengan memohon agar dikurniakan akhlak yang mulia, padahal beliau telah mendapat pujian dari langit. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi perketi yang luhur. Misalnya dalam bacaan Fatihah, ya, bacaan iftitah, ya,
di mana beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta isrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini di antara bacaan-bacaan doa iftitah yang kita baca. Kenapa doa iftitah yang diriwayatkan ada beberapa riwayat, ya, beberapa jalur yang macam kita baca. Saya katakan, saya nasihat kadang-kadang kita baca ni ikut jalur yang dapat daripada mak tok nenek kita, ya. Sebenarnya dah bercampur, ya, doa iftitah yang kita baca tu bercampur. Riwayat satu kita campur riwayat dua, dan ada yang baca tak ada riwayat pun. Jadi kita baca ikut cara Rasulullah. Riwayat satu dulu. Kemudian dalam solat yang lain riwayat yang kedua. Kemudian solat lain riwayat ketiga, begitu. Ya, ada beberapa riwayat dalam bab doa iftitah ni. Dan doa iftitah waktu solat fardu lain dan doa iftitah dalam solat qiyamul lail lain. Okey, baik. Jadi ini di antara doa-doa dia. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk meraihkan akhlak yang terpuji. Sesungguhnya tiada dapat menunjukinya kepada akhlak yang terpuji kecuali engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. Sesungguhnya tiada yang dapat memalingkan akhlak yang buruk itu dariku kecuali engkau. Ya, ini dia. Iktimat yang begitu besar. Ya, bagi saya penyerahan yang begitu total, yang begitu hebat. Ya, kita menyerah kepada Allah supaya memberikan kita akhlak yang baik, ya, dan kita puji dia, mengatakan yang tak dapat beri akhlak ini melainkan engkau, dan juga jauhkan daripada akhlak yang buruk, yang boleh menjauhkan akhlak yang buruk ini melainkan engkau. Ya, ini satu kalimah yang cukup istisna, yang cukup istimewa bagi saya. Bila saya dengar kalimah ni saya suka. Ya, bila orang setengah orang kata cukuplah Allah saya tawakal, cukup cantik. Ya, cukuplah Allah tempat mengadu. Cukup saya suka. Kerana menunjukkan betapa dia ikhlaskan hati dia, bertauhidkan kepada Allah yang Esa. Allah tak akan biarkan dia. Allah akan bantu dia. Ya, kebiasaannya Allah akan bantu. Kerana keikhlasan tauhid dia. Ya, terutamanya orang yang dizalimi misalnya. Orang yang dizalimi ni, mazlum ni, doa dia mustajab sebenarnya. Ya, orang yang dizalimi, di waktu dia dizalimi, mustajab. 100% mustajab. Yang Rasulullah kata, laisa bainahu wa bainallahi hijaban. Tidak ada antaranya dengan Allah itu hijab yang menutup. Ya, oleh kerana itu orang-orang yang ada doa mustajab ni seperti orang yang dizalimi, tak kiralah dalam bentuk dizalimi bagaimanapun, maka dia tertekan, dia dizalimi, maka waktu itu pintu langit terbuka, bak kata orang. Dengan arti kata lain, doa itu mustajab, tak ada hijab antara dia dengan Allah, walaupun dia tu orang kafir. Ya, walau orang kafir. Oleh kerana itu berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dalam menginanyakan orang. Jangan kita berani nak menginanyakan orang walaupun orang kafir. Kita tak boleh inanya. Ya, kita inaya jiran kita, kita sakiti dengan berbagai-bagai bentuk, dia tu kafir lah konon. Tak boleh. Ya, orang kafir, waktu mereka berada berjiran dalam perjanjian kita, maka kita kena layan dia dengan baik. Maksudnya kita berpatutanlah ni. Kita berpatutan, bukanlah dengan baik tu Allah nak ni. Tak, berpatutan. Maksudnya tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan apa. Bahkan perasaan yang keluar daripada hati kita ialah perasaan dakwah. Nak menyeru mereka kepada agama kita. Ya, itu penting. Kerana kita adalah di zaman yang disebutkan zaman ahdi. Perjanjian. Dia kafir ini ada 3. Ya, pertama dikatakan kafir harbi. Yang kedua kafir zimmi. Yang ketiga kafir kafir ahdi. Jadi kafir harbi, kafir yang peperangan, di mana berlaku peperangan seperti di Syam, di Iraq, Amerika masuk, itu orang kafir yang masuk negara Islam, maka itu kafir harbi. Maka lawan, perang. Tidak ada alat tepuk-tepuk bau ke, tak ada waktu itu. Perang. Kerana mereka, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan ummah, untuk menghancurkan Islam. Maka kita kena perang. Okey. Ada pun yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmah ini adalah kafir di bawah pemerintahan Islam yang membayar cukai kepala, yang dikatakan dalam bahasa Melayu kita cukai kepala. Maka mereka itu terpelihara. Maka tidak boleh menyakiti ahli zimmah. Ya, Rasulullah kata, siapa yang menyakiti ahli zimmah berarti menyakiti aku. Berarti orang kafir
di bawah perjanjian, di bawah negara Islam, dia terjaga. Hak dia terjaga. Kebebasan dia terjaga. Yang ketiga pula adalah kafir ahdi. Kafir ahdi tidak ada pemerintahan Islam. Ya, kafir itu di bawah perjanjian seperti mana kita di Malaysia kafir ahdi ini jelas di bawah perjanjian. Tetapi kita menyaksikan mereka menyakiti orang Islam, ya, dengan berbagai-bagai bentuk. Oleh kerana itu berbahaya, ya. Tetapi kita menyaksikan selagi ada jalan untuk kita melakukan kebaikan, kita lakukan, kerana peluang kafir ahdi dan kafir zimmi ini ialah peluang dakwah tu besar, ya, untuk menarik mereka kepada Islam, untuk menyampaikan dakwah dalam bentuk yang berbagai-bagai. Yang ini cara yang betul, melalui akhlak pertama sekali. Kerana ramai yang masuk Islam pada peringkat awal kerana akhlak, ya, akhlak kita, ya. Jadi oleh kerana itu kafir ahdi adalah kafir yang mana kamu tak di bawah perjanjian, aku tak kacau kamu, kamu tak kacau aku. Begitu maksudnya. Kalau kamu kacau aku, maka kena. Ya, maka kena. Ini dia kafir ahdi. Okey. Jadi kafir ahdi pada keliling kita buat masa ni masih lagi di bawah perjanjian, walaupun ada yang agak lantang, agak menyakitkan, maka dalam bab yang secara umum masih lagi yang boleh kita berdakwah, maka kita berdakwah. Ya. Jadi oleh kerana itu kita cuba jaga akhlak kita bersama saudara mara kita dan jiran-jiran kita termasuk orang-orang kafir. Ya. Tetapi kalau orang Islam lagilah kita bersaudara yang perlu dijaga. Tapi orang Islam ni lah pula kita selalu mengumpatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya, cukup sampai di sini dahulu. Yang mana mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan Allah jadikan kita amalan kita dan terima amalan kita sebagai perkara yang memberatkan timbangan kita di mahsyar nanti, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dengan orang yang paling kita sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamanya di dalam syurga yang dijanjikan. Jadi wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.